Dah ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah malam ni kita seperti biasa kita akan sambung kuliah online kita. Kita akan masuk tajuk tajuk terakhir dalam syarat terakhir dalam tajuk yang kedua, dalam tajuk ataupun rukun yang kedua. Kita duk bincang rukun yang kedua, tajuk dia rukun aqid, iaitu penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli ada 5 syarat, dan kita nak fokus ada 4 saja. 2 syarat umum melibatkan penjual dan pembeli, dan 2 lagi khusus untuk pembeli. Kita dah bincang 3, malam ni keempat yang terakhir malam ni, yang terakhir iaitu syarat pembeli. Tidak melibatkan penjual. Kita nak fokus malam ni syarat pembeli. Yang kedua ataupun umumnya syarat penjual dan pembeli yang keempat. InsyaAllah malam ni. Sebelum tu kita akan macam biasa kita tunggu 2-3 minit dulu kawan-kawan kita masuk. Boleh share sementara kita tunggu, kita share dulu. Mana tak masuk kat apa? Apa problem apa pula saat ni? Tak boleh detect. Ke public tak naik ya? Dia jadi pening ke yang set ni Biasa dia akan naik. Ini tak naik tak naik. Tak naik, tak boleh tengok Ada tak? Ya, sikit. Oh, apa ni malam ni? Tak tahu nak tengok macam mana. Tak tahu. Oh, dia pening pula. Tak ada tekan ni. Lain kot, lain problem. Mungkin lain. Baik, dah ada macam biasa 20 lebih kita akan mula. Malam ni kita nak bincang syarat yang keempat daripada 5 syarat aqidun ataupun aqidah ini, iaitu keempatnya saya tulis dalam bahasa Melayu InsyaAllah kita nak bincang syarat terakhir malam ni, iaitu khusus kepada syarat pembeli. Syarat orang yang membeli, tidak melibatkan penjual malam ni, orang yang membeli. Iaitu mesti orang yang membeli itu Islam bagi mereka yang nak membeli mushaf Al-Quran. Itu syarat yang kita nak bincang malam ni. Sebagaimana yang kita sebut dalam kuliah yang sebelum daripada ni, syarat penjual dan pembeli ini ataupun aqidah ini ataupun aqidum ini, aqid ini, syarat dia asasnya ada 4, detailnya ada 5 yang disebut dalam kitab Mata'ah dan kitab I'anatul Talibin. Jadi 4 asas ini, 2 dia umum merujuk kepada penjual dan pembeli,
dan dua khusus merujuk kepada pembeli saja. Kita ulang sekali lagi, 4 terma dan syarat penjual dan pembeli ini dibahagikan oleh ulama. Duanya syarat umum melibatkan penjual dan pembeli, dan 2 lagi syarat yang khusus melibatkan pembeli sahaja, tidak melibatkan penjual. Yang kita nak settlekan malam ni, yang kita nak bahas malam ni, ataupun yang nak bincang yang terakhir malam ni, iaitu syarat merujuk kepada pembeli sahaja. Syarat yang kedua ataupun yang terakhir malam ni, keempat. Kita ulang sekali lagi sebelum masuk syarat malam ni. Syarat 2 ataupun secara umum ada 4 ini terma dan syarat yang ditetapkan oleh fuqaha bagi orang yang nak menjual dan nak membeli, ataupun dipanggil penjual dan pembeli. 2 syarat umum itu apa dia? Syarat umum yang melibatkan penjual dan pembeli mesti ada syarat ini. Yang pertama yang kita dah bahas iaitu adik tak belakang. Syarat yang pertamanya ialah mesti penjual dan pembeli itu ahli tasarruf ataupun mutlaqun tasarruf ataupun ahli tabarru'. Itu istilah yang digunakan pakai dalam muamalat. Yang pertamanya, penjual dan pembeli mesti orang yang ada kelayakan di sisi syarak, orang yang ada power di sisi syarak untuk urus harta mereka sendiri. Itu syarat pertama yang melibatkan kedua-dua, melibatkan penjual dan melibatkan pembeli. Yang kedua, syarat kedua yang melibatkan penjual dan pembeli, mesti penjual dan pembeli ini tidak dipaksa. Mereka tidak dipaksa dengan cara yang tidak sebenar. Wa adamil ikrahi bi ghairi haqqin, itu disebut dalam kitab Mughni Muhtaj. Tidak dipaksa dengan cara yang tidak sebenar ataupun dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Adapun dipaksa dengan cara yang dibenar oleh syarak, seperti yang kita sebut sebelum daripada ni, itu sah. Jadi 2 syarat ataupun 2 terma dan syarat yang melibatkan kedua-dua pihak, melibatkan penjual dan pembeli mesti ada. Dan ada 2 lagi syarat. 2 syarat yang terakhir ini spesifik kepada pembeli saja, tidak melibatkan penjual. Dia panggil 2 syarat khas melibatkan pembeli dan tidak melibatkan penjual. Apa dia? Iaitu syarat yang ketiga yang kita dah bahas sebelum daripada ini. Syarat yang ketiga yang kita dah bahas sebelum daripada ini, apa dia? Mesti pembeli itu Islam. Ini yang ketiga. Pembeli itu Islam sekiranya orang yang nak membeli hamba Islam. Itu kita dah bahas dalam kuliah sebelum daripada ini. Dan masuk malam ni yang terakhir, yang keempat. Yang terakhir malam ni yang keempat ataupun yang kedua khusus untuk terma pembeli. Ini sifat ataupun syarat pembeli. Yang nak beli hamba mesti pembeli Islam. Yang keempat pula disyaratkan Islam juga sama, iaitu mesti pembeli Islam orang yang nak membeli mashaf Quran. Mashaf ini boleh baca 3 wajah. Mashaf boleh baca, mishaf boleh baca, mushaf boleh, dhammah boleh. Jadi mesti disyaratkan pembeli, bukan penjual, pembeli Islam bagi orang yang nak membeli mashaf Quran, ataupun apa-apa yang ditulis di dalamnya, tulisan Al-Quran walaupun satu huruf yang diqasakkan Al-Quran, mesti Islam. Sekiranya pembeli itu nak memiliki mashaf Quran ataupun apa-apa yang terkandung di dalamnya tulisan Al-Quran yang diqasakkan Quran. Baik, itu satu. Bermakna kita terjawab isu apa dia? Apa hukum orang kafir membeli buku yang ada di dalamnya tulisan Al-Quran? Dan isu yang kedua terjawab juga malam ni. Apa hukum penjual kafir? Penjual itu kafir yang menjual Al-Quran kepada orang Islam
ataupun menjual buku-buku yang ada di dalamnya tulisan Al-Quran. Banyak hari ni kedai-kedai orang yang memiliki Quran itu orang kafir. Dia menjual kepada orang Islam. Orang yang memiliki kitab-kitab agama itu orang kafir, dia menjual kepada orang Islam. Orang yang memiliki buku-buku yang di dalamnya ada tulisan Al-Quran, dia jual kepada orang Islam. Apa hukum? Maka terjawab dua isu ini. Dua isu ini kita kena faham. Untuk nak jawab, kena faham asas dia di mana. Asas dia yang kita kena tahu ialah syarat orang yang nak menjual ataupun penjual dan pembeli. Mesti kita kena tengok syarat penjual dan syarat pembeli. Maka kalaulah khusus dalam isu menjual Al-Quran dan ayat yang ada di, dan buku-buku yang ada di dalamnya tulisan Al-Quran, maka disyaratkan oleh fuqaha mesti pembeli, bukan penjual, mesti pembelinya adalah Islam, barulah sah kita menjual Al-Quran. Barulah sah dia memiliki Al-Quran dan dia memiliki apa saja kitab yang di dalamnya ada tulisan Al-Quran. Kena syarat orang yang nak memiliki itu, orang yang nak menerima milik itu, mestilah dia itu Islam. Maka tak sah pembeli kita nak menjual kepada orang kafir, orang Islam nak menjual kepada orang kafir Al-Quran, tidak sah. Ataupun orang kita nak menjual kepada orang kafir itu buku yang ada di dalamnya tulisan Al-Quran, walaupun satu huruf yang diqasa Al-Quran, seperti majalah yang ada di dalamnya tulisan Quran, seperti buku-buku yang ada di dalamnya tulisan Al-Quran, buku pendidikan Islam, buku pendidikan As-Sunnah tingkatan 5, buku taswir, apa nama ini, taswir, apa buku yang selain daripada pendidikan Islam, pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Itu antara buku-buku teks dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5, terkadang dijual kepada orang kafir, maka tidak sah. Mushaf ataupun tidak sah dijual buku-buku yang ada di dalamnya tulisan Al-Quran. Baik, selain daripada Quran dan tulisan yang ada di dalamnya, apa-apa kitab, apa-apa buku yang ada di dalamnya tulisan Al-Quran, selain daripada itu tidak sah juga kita menjual hadis dan apa-apa yang terkandung di dalamnya hadis, walaupun hadis dhaif. Kita menjual buku yang ada di dalam buku itu kandungan hadis, walaupun status hadis itu dhaif, kata ulama tidak sah di sisi mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i. Selain daripada hadis ataupun kata ulama tidak sah juga menjual, selain daripada hadis tidak sah juga menjual apa dia? Atharus sahabah, yakni hikayat-hikayat yang berkaitan dengan para sahabat, kisah-kisah para sahabat, buku-buku yang mengandungi, kitab-kitab yang mengandungi pengkisahan para sahabat, ataupun buku-buku yang mengandungi nama-nama para nabi, nama-nama nabi, ataupun buku-buku yang mengandungi pengkisahan para wali Allah Ta'ala, awliya Allah ataupun ahli sufi, juga tidak sah dipindah milik kepada pembeli orang yang tidak Islam. Tidak sah kita pindah milik kepada orang yang tidak Islam. Kenapa? Ilah dia, kata para fuqaha, sebab dia kerana tidak dibenarkan oleh syarak untuk pindah milik Al-Quran dan apa saja yang ada di dalamnya Quran, tulisan Quran, kepada orang kafir. Kenapa? Jawab dia kerana kemuliaan Al-Quran. Syarak nak jaga daripada berlakunya penghinaan terhadap Quran,
Sebab itulah tidak sah pindah milik kepada orang kafir, atau bahasa lain kita panggil orang kafir tidak dibenarkan oleh syarak untuk memiliki Al-Quran. Tidak sah orang kafir untuk memiliki buku-buku yang ada di dalamnya tulisan Al-Quran, ataupun hadis, ataupun atharus sahabah, ataupun atharus sufiyah, ataupun kitab-kitab yang mengandungi hukum-hukum agama, kitab-kitab yang mengandungi hukum-hukum syarak, walaupun tidak ada di dalamnya tulisan Quran, walaupun di dalamnya tidak ada hadis, tetapi kitab itu membincangkan ilmu berkaitan dengan hukum syarak, maka juga tidak dibenarkan pindah milik kepada orang kafir. Jadi kesimpulan dia, tidak sah menjual ataupun pindah milik Quran, hadis, atharus sahabah, nama-nama nabi, atharus sufiyah, dan kitab-kitab yang mengandungi hukum-hukum syarak kepada orang kafir. Tidak sah. Tidak sah pindah milik. Yang kedua, baik, kalaulah penjual, nak jawab isu penjual boleh ataupun tidak dia menjual Quran kepada orang Islam, boleh ke tidak dia menjual buku-buku agama, buku-buku yang ada di dalamnya tulisan Quran, buku-buku yang ada di dalamnya hadis, sah ataupun tidak orang kafir menjual kepada orang Islam? Jawab dia, kalaulah orang kafir, kalaulah penjual itu kafir, maka sah. Kerana yang disyaratkan pindah milik ini, yang disyaratnya ialah pembeli yang nak menerima milik Quran itu mestilah Islam. Nak terima milik, kerana pembeli ini kita dah sebut dalam kuliah-kuliah sebelum daripada ni, pembeli ini dipanggil apa? Dipanggil orang yang menerima milik. Kerana akad jual beli dia panggil proses pertukaran milik. Milik apa dia? Milik daripada harta penjual nak pindah milik kepada pembeli. Maka kalaulah pembeli itu Islam, sah pindah milik Quran. Kalaulah pembeli itu kafir, maka tidak sah pindah milik. Baik, kalaulah penjual itu pula kafir, dia nak jual Al-Quran kepada orang Islam, sah. Bahkan kata ulama, status hukumnya, kalaulah orang Islam itu kaya, ada kemampuan keuangan, wajib dia membeli Quran yang berada di tangan penjualnya kafir. Kenapa jadi wajib? Kalau dia ada harta lebih, kerana nak menyelamatkan Al-Quran itu daripada berada di tangan orang kafir. Kenapa? Kerana risiko berlakunya penghinaan terhadap Al-Quran yang mulia. Wajib kita selamatkan Quran yang berada di tangan orang kafir. Bukan kata sah, bahkan wajib beli. Jadi tak timbul isu kita berjual beli dengan orang kafir. Kalaulah kita nak beli buku agama dengan orang kafir, apa hukum dia? Sah. Kerana penerima itu Islam. Ini cerita asas saja, kita tak baca kitab, kita nak cerita nota saja. Baik, settle. Kesimpulan dia, penjual, kalau penjual itu orang kafir, tak menjadi isu. Bahkan bukan saja sah, kalau harta lebih, wajib beli Quran yang berada di tangan orang kafir. Yang menjadi isu dia, kalau pembeli itu kafir. Kalau pembeli itu kafir, maka tidak boleh dipindah milik kepada orang kafir. Walaupun di atas jalan wakil, tidak boleh. Wakil macam mana? Orang kafir ni dia tahu dia tak boleh beli Quran, dia tak boleh beli buku yang ada di dalamnya Quran, dia tidak boleh beli hadis, dia tak boleh beli buku yang ada di dalamnya hadis walaupun dhaif, lalu dia wakil kepada orang Islam untuk tolong beli. Walaupun dia wakil itu kepada orang Islam, tetapi orang Islam itu wakil kepada orang kafir, maka tidak sah. Kerana wakil, bab wakalah ini, wakil itu dia menempati kepada orang yang mewakilkan kepada dia. Kita akan belajar dalam babul wakalah.
Kerana orang Islam itu dia mewakili orang, dia sebagai wakil kepada orang kafir, tuan dia. Sepatut orang kafir itu yang akad jual beli, tetapi orang kafir ni wakil kepada orang Islam, maka tidak sah. Kerana dia nak pindah milik, wakil ini bukan nak pindah milik kepada dia, kerana dia wakil saja. Yang proses perpindahan milik ini daripada penjual kepada tuan dia. Siapa tuan dia? Tuan dia orang kafir yang wakil kepada orang Islam supaya beli Quran, beli buku yang ada dalamnya Quran, maka tidak sah. Melainkan yang ada pengecualian. Nanti kalau kita baca kitab maka ada pendetailan lah. Jadi kita sharing ni ataupun kita buat live ini untuk bincang secara ringkas berkaitan nota sahaja. Jadi kita tak baca secara detail. Nanti kita akan baca kitab, kita akan bertemu dengan isu-isu pengecualian. Ada pengecualian yang sah juga walaupun ada ayat Quran yang dibenarkan juga. Pengecualian ini dikecualikan oleh syarak dalam isu apa dia? Dalam isu yang hajat, keperluan. Apa dia contoh dia? Yang terpaksa orang kafir kena berlaku transaksi dengan orang kafir walaupun benda itu ada ayat Quran. Apa dia? Ini disebut dalam kitab dinar dan dirham. Dinar dan dirham ini mata wang emas kita panggil dinar, mata wang perak kita panggil dirham. Maka dinar dan dirham yang ada tulisan, ada kalimah, ada tulisan Quran di dalamnya, ada la ilaha illallah. Dinar itu ditulis, sekeping dinar itu ditulisnya ayat Quran. Ada dinar yang tertulis la ilaha illallah. Maka boleh ke tidak kita tukar dengan orang kafir? Maksud dia boleh ke tidak kita berjual beli dengan orang kafir? Maka kalaulah ayat Al-Quran itu berada pada tulisan Quran itu berada pada dinar dan dirham, maka dikecualikan oleh syarak. Kenapa dikecualikan? Karena termasuk dalam hajat, dalam keperluan, keperluan untuk menggunakan dinar, transaksi dalam berlakunya transaksi dalam aktiviti jual beli ataupun aktiviti muamalah. Berlaku pertukaran dinar dan dirham sebagai mata wang, maka dibenarkan. Atau disebut juga dalam kitab I'anatut Talibin ataupun dalam kitab Matlaq disebut yang dimaafkan sekiranya atap ataupun bumbung rumah yang mengandungi ataupun yang tertulis kalimah Quran ataupun ayat Quran, boleh ataupun tidak jual, nak pindah milik kepada orang kafir, maka boleh sekiranya benda itu menjadi keperluan. Baik, settle. Kesimpulan. Kesimpulan dia. Baik. Kesimpulan dia kita ulang sekali lagi. Kita nak tutup kerana hari ni akid ataupun penjual dan pembeli dah settle. Dia ada 4 terma ataupun 4 syarat. Hari ni syarat keempat kita bincang. Maknanya kesimpulan semuanya kita dah bincang 2 rukun. Rukun sirah ada 6 syarat, yang kita bincang 5, dan rukun aqid ataupun orang penjual dan pembeli ada 5 yang dah kita settle 4. Mana tinggal lagi apa dia? Yang tinggal lagi ialah maqudun alaih, baran dan saman ataupun harga yang belum kita bincang lagi. Baik. Jadi kesimpulan malam ni sebelum kita nak buat secara umum, kesimpulan malam ni, syarat yang ditetapkan oleh fuqaha, syarat khusus ada 2. Syarat khusus ini kepada pembeli, bukan kepada penjual. Pembeli, kalau syarat orang yang menjual, penjual dan pembeli ini dia ada 4 syarat yang kita bincang.
4 syarat asas, 2-nya melibatkan penjual dan pembeli, dan 2 lagi khusus kepada pembeli. Apa dia syarat khusus kepada pembeli? Yang pertamanya, pembeli yang nak membeli hamba Islam itu mesti pembeli itu Islam. Syarat yang terakhir malam ni, syarat yang kedua yang khusus kepada pembeli ini, pembeli yang nak membeli mishaf Quran ataupun mashaf Quran ataupun apa saja kitab yang ada di dalamnya Quran, mesti pembeli itu Islam syarat dia. Asalkan ada saja tulisan Quran, melainkan beberapa tempat yang dikecualikan, yang hajat tadi, yang hajat, yang kita sebut yang hajat itu dibenarkan sekiranya tulisan itu berada di dinar kerana dia keperluan. Ataupun disebut oleh ulama, pengecualian kedua, tulisan yang berada di bumbun rumah, orang nak bumbun itu keperluan untuk berjual, untuk tukar menukar, maka dibenarkan. Satu lagi, walaupun ini khilaf, isu yang terakhir yang kita nak sebut, kalaulah rumah itu, dinding rumah yang ada tulisan Quran, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, tidak sah menjual rumah yang ada di dalamnya tulisan Quran, menjual kepada orang kafir, tidak sah. Rumah itu dindingnya ditulis Al-Quran, bukan digantung Quran. Digantung ayat Quran itu boleh buat. Tetapi di rumah itu, di dindingnya ditulis, diukir dengan ukiran ayat-ayat Quran, tidak sah, walaupun di sini ada khilaf. Sebahagian ulama kata, antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan tidak sah, walaupun di sini ada khilaf, ada pendapat lain kata sah, kerana dia juga merupakan termasuk dalam keperluan. Baik, settle. Jadi kesimpulan yang kita nak sebutnya, dalam akad jual beli ataupun dalam transaksi jual beli ini, yang kita fokus ini jual beli, supaya asas-asas dalam jual beli settle. Apabila kita nak praktis jual beli di lapangan, maka kita tahu aspek yang perlu kita fokus, yang perlu kita cakna, yang perlu kita ambil tahu. Secara umumnya, akad jual, transaksi jual beli ini, dia melibatkan 2 aspek utama. Ini secara umum. Jadi secara umumnya praktis jual beli, dia melibatkan 2 aspek utama. Apa dia? Yang pertamanya, dia melibatkan, kita panggil aspek pertama, dia melibatkan aspek akad. Yang kedua, dia melibatkan barang dan saman. Okey. Yang pertama, dia melibatkan pelaksanaan akad. Pelaksanaan akad ini aspek yang nak memastikan transaksi jual beli itu menepati syarat. Kita ulang sekali lagi, ini kesimpulan. Dan kita akan ulang sekali lagi kesimpulan ini apabila kita habis khatam nota jual beli. Ini di pertengahan, kita dah settle 2 rukun jual beli. 5, 10 syarat dah kita bincang. Tinggal ada 5 lagi syarat untuk kita bincang. Jadi kesimpulannya, praktis jual beli ini dia melibatkan 2 aspek penting, 2 aspek utama. Aspek pertama, dia melibatkan praktis ataupun pelaksanaan akad. Yang kedua, aspek yang kedua yang mesti diambil kira ialah pelaksanaan akad. Yang kedua ialah barang. Ini mesti diambil kira, barang dan price ataupun harga. Okey, pelaksanaan akad ini yang kita kena ambil kira apa dia? Dalam pelaksanaan akad ini, dia lahirnya 4 item di sini.
dalam pelaksanaan akad yang kita mesti cakna, yang kita mesti fokus, yang kita mesti ambil tahu, ada 4 benda. Pelaksanaan akad ataupun kontrak, pertamanya mesti kita kena ambil kira aspek apa dia? Sirah, yang ni ijab dan ijab. Yang kedua qabul. Yang ketiganya ialah penjual. Yang keempatnya ialah pembeli. Ataupun bahasa ringkas kita panggil pelaksanaan akad ini, dia melibatkan 2 rukun. Yang pertama sirah, yang keduanya dia aqidaini ataupun aqidun, orang yang berakad. Ini pelaksanaan akad. Yang kita kena tengok dalam proses jual beli kita, transaksi jual beli kita, inilah 2 aspek utama yang kita mesti fokus, yang kita mesti cakna, yang kita kena tengok. Aspek pertama pelaksanaan akad. Nak pastikan pelaksanaan akad ini clear, kita kena tengok sirah, apa syarat ijab dan qabul yang kita mesti settlekan. Apa ijab qabul yang kita mesti settlekan, baru aspek pertama ini clear. Apa terma dan syarat penjual yang macam mana yang sah terlibat dalam jual beli? Ada berapa syarat penjual yang sah terlibat dalam jual beli? Yang kita dah nyata. Ada 4 penjual dan pembeli. Ada 4 syarat penjual dan pembeli. Mesti penjual dan pembeli ahli tasarruf. Mesti penjual dan pembeli tidak dipaksa untuk terlibat dengan jual beli. Mesti pembeli itu Islam kalau nak beli hamba. Mesti pembeli itu Islam kalau nak beli Al-Quran dan hadis dan atharus sahabah dan atharus sufiyah. Settle. Ini yang kita ambil kira. Kalau ada dalam pelaksanaan akad ini ada mana-mana yang kita tak penuhi terma dia, maka fail. Akad jual beli kita akan fail. Baik, aspek yang kedua yang kita akan bincang dalam net kuliah ialah barang dan harga yang kita kena ambil kira. Di sini antara terma dan syarat yang penting ada 5 yang kita akan bincang dalam kuliah akan datang. Barang yang macam mana dia sama barang dengan harga. Barang yang macam mana yang boleh diakad jual beli. Barang dengan harga sama. Kriteria barang yang macam mana yang sah kita akad jual beli. Bukan semua barang itu sah diakad jual beli. Ada barang yang tidak boleh dijual beli. Ada barang yang tidak dibenarkan oleh syarak untuk kita jual beli. Itu yang kita akan bincang. Baik, kalau sekiranya kedua-dua aspek utama ini kita jaga, menyebabkan akad jual beli kita dinamakan sah. Akad jual beli kita dinamakan sah. Baik, ini penting. Ini kesimpulan umum. Apabila akad jual beli kita sah, ingat ini selalu kita ulang supaya kejap dalam minda kita. Setiap istilah yang kita guna kita faham. Apabila kita kata akad jual beli kita sah, kontrak jual beli kita sah, apa impak dia, apa kesan dia, apa implikasi akad yang sah dan apa implikasi akad jual beli yang tidak sah. Ini sangat penting. Jangan kita kata jual beli dengan siapa pun tak apa. Kita tak jual beli barang macam mana pun tak apa. Barang ada ke tak ada ke, tengok kita tengok tak apa. Apa saja kita nak apply, nak implement, sama ada jual beli online-nya, jual beli di Lazada-nya, jual beli di Shopee-nya, nak main sahamnya, nak main forex-nya. Ini dia punya asas yang menjadi panduan kita. Aspek-aspek yang kita mesti nilai untuk pastikan akad jual beli itu sah ataupun tidak. Kalaulah akad jual beli kita sah, apa impak dia, apa kesan dia, apa implikasi akad jual beli yang sah. Dan kalau akad jual beli kita itu tidak sah, apa kesan dia? Kalaulah kita nilai benda yang kita nak berlaku pertukaran ini, kita nak tukar pindah milik ini tak menepati dengan syarat jual beli, maka kita tidak boleh akad jual beli.
Apabila tidak boleh akad jual beli, baru pergi ke step kedua. Langkah kedua, kena cari akad solusi, akad alternatif, pilihan. Akad apa yang kita nak guna? Kerana akad jual beli tidak dibenarkan oleh syarak, tetapi kita nak pindah milik juga, maka kita pindah milik melalui akad yang lain. Itu penting untuk kita settlekan dulu akad jual beli. Kenapa? Kerana kalau tak boleh akad jual beli, barulah kita nak cari akad alternatif, akad pilihan yang mana yang kita nak guna. Baik, kesan kepada akad yang tidak sah, siapa ingat? Dia sama apabila kita tahu kesan akad yang sah dengan kesan akad yang tak sah. Dia sama je. Kesan akad jual beli yang sah, contohlah kita dah nilai ada dua aspek utama tadi. Sah jual beli, semua kriteria dia, sifat dia, syarat dia ada. Sah jual beli. Apabila sah jual beli, akad jual beli yang sah, apa impak dia, apa kesan dia? Akad jual beli yang sah, kesan dia apa dia? Cuba ingat, Allah. Yang pertama, akad jual beli. Baik, kita buatlah dulu. Kita kata akad jual beli tak sah. Kalau akad jual beli tak sah, apa kesan dia? Kita buat tak sah. Siapa ingat? Yang pertama, haram. Termasuk dalam kaedah tiap-tiap akad yang fasidah haram. Yang kedua, apa kesan kedua? Pertama haram. Yang kedua, akad jual beli yang tak sah. Kalaulah jual beli itu tak sah akad, tiba-tiba nak akad juga. Pertama haram. Yang kedua apa? Haram milik. Tidak sah milik. Ni. Jadi kata kunci dia ialah milik, tak sah milik. Yang ketiga, kesan ketiga apa dia? Tidak juga. Tidak apa? Semua tidak. Tidak sah ataupun tidak boleh. Samalah, tidak sah, tidak boleh. Apa dia? Tasarruf. Ni kata kunci dia. Tak haram tasarruf. Haram akad jual beli ni, kalau haram saja dia lahir ni. Kalau akad jual beli tak sah, impak pertama, kesan pertama, implikasi pertamanya ialah haram akad jual beli yang tak sah. Bukan sembahyang tak sah saja haram. Bukan baca Quran yang tak sah, baca Quran yang tidak ada tajwid dan sebagainya saja haram. Tetapi akad jual beli yang tidak mengikut syarak, haram. Kesan yang kedua, tidak sah milik. Kesan yang ketiga, tidak sah tasarruf. Syarak tidak membenarkan dia milik, walaupun harta itu berada di tangan dia. Tiap-tiap pertukaran yang tidak dibenarkan oleh syarak, tidak sah, haram, dan tidak sah dia milik, walaupun harta itu berada di tangan dia. Dia nak urus, syarak tidak i'tiraf harta itu menjadi milik dia, walaupun kita perasan kita kata harta kita, kereta ni aku beli ni milik aku lah, dulu milik kawan aku. Tapi sedangkan proses pertukaran kereta daripada kawan dia kepada dia tu tidak berlaku mengikut proses yang ditetapkan oleh fuqaha. Dia berlaku akad jual beli. Tidak sah dia milik. Dan yang ketiganya, bukan setakat tidak sah dia milik, apabila tak sah milik, maka dia tidak sah tasarruf. Tasarruf ni guna, dia tidak boleh guna. Apa lagi tasarruf ni? Guna. Dia tidak boleh guna dan dia tidak boleh nak hebah kepada orang lain. Itu makna tasarruf. Tak boleh guna, tak boleh nak sedekah pada orang lain, tak boleh nak hadiah kepada orang lain, tak boleh nak hebah kepada orang lain. Kalaulah jenis makanan yang jual beli makanan yang tidak mengikut cara jual beli Islam, walaupun nama dia kata jual beli, tetapi dari segi undan-undan syaratnya tidak i'tiraf, tidak nama jual beli. Kenapa? Kerana syarat dan terma dia tak ikut. Apabila tak nama jual beli, makanan itu, transaksi itu tidak sah. Tak sah jual beli. Apabila tak sah jual beli, haram. Apabila bukan saja haram, apabila haram maka tak sah milik. Apabila tak sah milik, dia tak boleh tasarruf, tak boleh makan, tak boleh nak hebah pada orang lain,
tak boleh nak sedekah pada orang lain, tak boleh nak hadiah kepada orang lain. Kalau buat juga tak sah. Dia hadiah kepada orang lain tak sah, dia hebah pada orang lain tak sah, dia sedekah pada orang lain tak sah. Dan yang keempat ni disebut dalam kitab I'anatut Talibin. Disebut dalam kitab I'anatut Talibin, contoh musannif syarah jual beli yang tidak ada ijab dan qabul. Qaul yang mu'tamad, tidak sah jual beli yang tidak ada ijab dan qabul. Maka apabila jual beli itu tidak sah, dia tidak boleh milik dan dia tidak boleh tasarruf. Apa lagi? Kata musannif, kesan yang keempatnya ialah menjadi kewajipan kepada dia untuk menghantar balik barang itu kepada kedua belah pihak. Wajib hantar balik, bukan sunat. Patah harta orang, nak hantar balik apa dah makan semua lah, wajib hantar balik. Yang ni yang keempat, yang wajib hantar balik. Asas dia tiga lah, kita ingat. Kalaulah akad jual beli itu akad yang sah, kesan dia juga sama, dapat pahala, sah milik, sah tasarruf, boleh hadiah, sah sedekah, sah hebah, sah nak buat apa saja. Itu dia punya kesan dia. Baik, insyaAllah, wallahu a'lam. InsyaAllah lain kali akan datang kita akan bincang pula tajuk yang penting juga. Ulama susun yang ketiga, rukun yang ketiga apa dia? Iaitu maqudun alaihi, barang, mabi' dan saman. Barang dan harga ini antara benda yang penting juga yang kita mesti fokus. Barang yang macam mana yang sah di akad jual beli, dan kalau tidak sah akad jual beli, akad alternatif, akad pilihan yang kita nak guna, kena tahu. Dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Besok kita macam biasa, besok tu kelas muamalat tak ada cuti yang kita selang. Besok tak ada, lusa ada. Besok tu kita baca kitab Paku Iman. Kebetulan Sarah ataupun surau Abdul Rahman bin Auf Persian sebelah minta supaya kita sambung kitab Paku Iman setiap Rabu. Macam kuliah biasa. InsyaAllah besok tu kita tak ada muamalat, kita akan baca Paku Iman masa yang sama dan sambung tajuk di kitab di surau lah. Wallahu a'lam. Jadi terima kasih semua kepada yang join kita malam ni. Mudah-mudahan walaupun kita bincang nota ringkas saja asas jual beli, mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada keberkatan ilmu yang kita bincang walaupun asas, walaupun ringkas saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkatan pada kita dan manfaat ilmu pada kita untuk kita beramal dan untuk kita menyebarkan ilmu jual beli ini ataupun ilmu muamalah ini yang semakin hilang di kalangan masyarakat kita. Mudah-mudahan masyarakat di luar sana ada kesedaran untuk kembali kepada syariat muamalah, untuk kembali kepada syariat jual beli, khususnya dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.